Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Hakim bin Rusli. Pada hari ini, saya akan menerangkan pengenalan dan juga konsep jenayah cyber. Kita pergi kepada maksud jenayah. Jenayah membawa maksud kelakuan ataupun aktiviti yang boleh membahayakan dan memudaratkan orang lain dan kesalahan yang boleh disabitkan di sisi undang-undang. Manakala jenayah cyber pula adalah aktiviti ataupun kelakuan seperti mencuri, menipu, memeras ugut dan aktiviti yang boleh disabitkan dengan undang-undang dengan menggunakan kemudahan komputer riba dan juga capaian internet. Terdapat pelbagai takrifan mengenai jenayah cyber ini. Yang pertama iaitu Mr. Don B. Parker, iaitu penyelidik mengenai jenayah cyber di California, mengatakan pelakuan yang mempunyai niat yang dikaitkan dengan komputer melalui apa-apa cara dan menyebabkan mangsa menderita atau boleh menyebabkan kerugian dan seumpamanya. Jabatan Kehakiman US menyokong kuat dengan mengatakan aktiviti yang tidak sah di mana pengetahuan mengenai teknologi komputer digunakan untuk merealisasikannya. Yang ketiga, bagi negara-negara Islam pula, perjudian, pornografi dan pengiklanan seks adalah satu jenayah cyber. Manakala di negara barat pula, mereka memberikan tumpuan kepada keselamatan dan juga perdagangan seperti trademark law, copyright law, undang-undang berkaitan hacker dan penyebaran virus dan juga sebagainya. Seterusnya adalah ancaman jenayah cyber. Ancaman jenayah cyber merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengguna komputer pada masa kini, memandangkan kemajuan komputer mempunyai sambungan pada rangkaian internet, di mana internet merupakan pusat yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer di seluruh dunia secara terbuka. ICT dan internet yang sangat dinamik dan cepat berubah juga merupakan antara faktor penyumbang kepada ancaman cyber ini. Secara amnya, ancaman cyber merujuk kepada satu ancaman atau jenayah yang mana kesan sebenar ancaman tersebut banyak bergantung pada nilai, maklumat dan prasarana maklumat yang dijadikan sasaran dan sangat memberi kesan kepada mereka yang terlibat. Antara jenis jenayah cyber yang sering berlaku di Malaysia adalah penipuan wang ringgit, pengubahsuaian data komputer, pencurian maklumat, perjudian cyber, pornografi dan juga penyebaran virus. Seiring dengan modernisasi dan pembangunan teknologi yang secara langsung meningkatkan taraf kehidupan setempat, timbul beberapa permasalahan baru seperti keruntuhan nilai kemanusiaan dan moral di kalangan ahli masyarakat. Penggunaan internet yang berleluasa misalnya banyak menghasilkan siaran-siaran berunsur negatif yang mana sekiranya tidak dikawal akan menimbulkan pelbagai masalah yang akan merebak menjadi jenayah di kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atiqah Nadrah binti Bahrul. Punca jenayah cyber ialah apabila masyarakat di negara kita kurang kesedaran mengenai bahayanya jenayah cyber kepada mereka. Masyarakat di negara kita mempunyai tahap kesedaran yang agak kurang dan ini menyebabkan mereka mudah terjerat dengan kes jenayah cyber yang semakin bergiat aktif pada masa kini. Masyarakat kita pada masa kini gemar untuk berkongsi maklumat peribadi mereka seperti lokasi, alamat serta mereka gemar untuk menunjukkan kemewahan yang mereka ada di sosial media. Dengan perkongsian maklumat peribadi seperti ini, penjenayah cyber akan mula melakukan kerja kotor mereka dengan menggunakan maklumat peribadi kita dengan tujuan yang tidak betul. Antara contoh ialah apabila penjenayah menyamar sebagai orang lain dan mereka melakukan jenayah cyber seperti penipuan urusan jual beli di atas talian. Perkara ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Selain itu, sifat sesetengah masyarakat yang tamak juga menjadi salah satu punca kepada jenayah cyber. Manusia sememangnya tidak lari dengan sifat yang tamak dan mempunyai keinginan yang besar terhadap sesuatu perkara sehingga sanggup melakukan kesalahan yang salah di sisi undang-undang.
Perkara ini berlaku dalam dua konteks di mana mangsa yang tamak dan juga penjenayah yang tamak. Konteks yang pertama ialah penjenayah yang tamak dan menipu dalam urusan jual beli. Modus operandi dalam penipuan urusan jual beli ialah biasanya apabila penjenayah menjual barangan yang tidak wujud dan menipu pembeli. Penjenayah berpura-pura mesra sebagai penjual dan ini menyebabkan mangsa iaitu pembeli memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada penjual tanpa mengetahui bahawa ianya adalah perangkap kepada penipuan jual beli. Dalam konteks mangsa yang tamak pula, dapat kita lihat ada sesetengah mangsa yang melakukan transaksi pindahan wang dengan mudah kepada individu yang tidak dikenali. Mangsa tidak selidik terlebih dahulu kepada siapa duit akan dipindahkan dan memberi kepercayaan kepada individu yang tidak dikenali. Solusi untuk jenayah cyber ialah memperkasakan undang-undang. Isu jenayah cyber kerap menjadi topik tumpuan dalam kalangan masyarakat, terutamanya di media sosial. Justru itu, pihak berwajib perlu mengambil langkah dengan mengkaji dan juga memperkenalkan undang-undang yang boleh mengurangkan serta menghalang penularan kes jenayah cyber di negara kita. Undang-undang cyber semestinya sudah sedia ada, tetapi masih ada pihak yang mengambil remeh dan bertindak dengan tidak berhemah semasa menggunakan ruang cyber. Pihak berwajib perlu menguatkuasakan lagi undang-undang cyber dengan mengenakan hukuman yang berat kepada bersalah supaya mereka menyedari kesalahan mereka dan memberi pengajaran kepada penjenayah cyber di luar sana untuk berhenti melakukan jenayah tersebut. Solusi yang seterusnya ialah kempen kesedaran dan pendedahan cara untuk mengelakkan jenayah cyber. Kebanyakan mangsa jenayah cyber mempunyai tahap kesedaran yang rendah dan mereka tidak tahu cara yang betul untuk mengelakkan diri mereka daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Jadi, terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil dalam mengurangkan risiko daripada menjadi mangsa dalam jenayah cyber. Antaranya ialah dengan memperbanyakkan lagi kempen kesedaran serta iklan peringatan mengenai jenayah cyber yang semakin berluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Kempen kesedaran perlu diwujudkan dalam skala yang besar kerana jenayah cyber boleh menyebabkan kerugian dan juga penderitaan kepada mangsa. Selain itu, semasa pelaksanaan kempen kesedaran juga, pihak tertentu haruslah memberi pendedahan tentang cara atau langkah yang sepatutnya supaya masyarakat tidak mudah terjerat dalam kancah jenayah cyber seperti penipuan urusan jual beli dan juga kecurian data peribadi. Hal ini kerana ada sesetengah masyarakat yang tidak berhati-hati dan gemar untuk mengambil remeh perkara sebegini kerana mereka beranggapan ianya adalah perkara kecil. Hai, Assalamualaikum. Saya Marhain binti Muslim. Baiklah, faktor seterusnya iaitu sikap manusia yang sukar diramal. Sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal. Kita tidak boleh mengubah kelakuan seseorang melainkan orang itu sendiri yang mengubahnya. Jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif. Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencuba ilmu yang baru mereka pelajari. Kebanyakan mereka ini adalah remaja ataupun dalam lingkungan 20-an. Tidak dinafikan bahawa golongan remaja mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Umumnya, remaja ini memang pintar tetapi mereka kurang matang dalam memahami implikasi daripada aktiviti-aktiviti dalam talian mereka. Akibatnya, ramai remaja yang pintar dalam komputer terjebak dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti jenayah dan juga masalah sosial yang berkaitan dengan dunia cyber. Faktor yang seterusnya iaitu penjenayah sukar dikenal pasti. Punca berlakunya jenayah cyber ini ialah penjenayah sukar dikenal pastikan. Satu masalah utama untuk membezakan ancaman cyber dan ancaman fizikal adalah susah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem kita, mengapa, bagaimana dan dari mana. Umumnya, penjenayah cyber adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional. Berkemungkinan kawan kita, mungkin pelajar ataupun profesor ataupun sesiapa sahaja. Selain itu, mereka juga akan melakukan jenayah cyber terhadap institusi pesaing atau mereka diupah oleh pihak tertentu dan biasanya mereka susah untuk ditangkap. Agensi kerajaan pula mungkin menjadi mangsa pengganas dan komputer militari mungkin disabotaj.
Solusi yang seterusnya iaitu dengan memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Kita sepatutnya memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Hampir setiap golongan masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian, tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justru, institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat. Solusi yang seterusnya pula iaitu setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing. Jalan terbaik ialah setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Pihak pengurusan atasan syarikat atau organisasi perlulah menangani risiko ancaman cyber dari perspektif yang menyeluruh serta mengeluarkan polisi-polisi yang berkesan untuk diikuti oleh pekerja syarikat. Sumber kewangan dan staf yang mahir perlu diadakan dan mencukupi. Bagi individu pula, perlu ada tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko daripada ancaman cyber ini, terutama ketika menggunakan komputer masing-masing. Perlu ada rasa tanggungjawab. Setiap daripada kita perlulah ada rasa tanggungjawab untuk menentukan komputer kita terjamin selamat. Di pihak kerajaan pula, kerajaan perlu mengadakan dan menentukan prasarana ICT yang selamat dengan melaksanakan polisi-polisi yang efektif, terkini dan praktikal. Masyarakat juga perlu cakna terhadap segala inisiatif yang akan memastikan keselamatan cyber diaplikasikan di setiap sudut penggunaan teknologi harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Huda binti Makno. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dua punca berlakunya jenayah cyber dan dua solusi membendung jenayah cyber. Antara punca jenayah cyber adalah kemunculan internet sebagai alat komunikasi yang menyebabkan berlakunya penyebaran maklumat berterusan yang mudah dan cepat diakses. Hal ini kerana tiada organisasi maupun individu yang dapat mengawal atau tidak diselia maklumat di dunia cyber, malah berjuta-juta laman web telah muncul. Pelbagai jenis maklumat sama ada betul atau salah, ideologi, propaganda, idea, malah terdapat banyak pornografi yang disebarkan melalui internet. Sebagai contoh, sikap tidak bertanggungjawab individu atau kumpulan dalam kes penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 yang mengelirukan serta menimbulkan suasana ketidaktenteraman dalam kalangan rakyat Malaysia. Memulakan atau menyebarkan berita palsu merupakan salah satu kesalahan jenayah. Selain itu, punca yang kedua ialah penggunaan perbankan online secara meluas. Perbankan online merupakan salah satu yang dapat diakses melalui internet dan menjadi tempat bagi kalangan pihak pentadbir, perbankan dan laman sesawan dalam membeli belah atas talian. Ramai pengguna yang menggunakan aplikasi ini disebabkan faktor menjimatkan masa, mudah, cepat dan tenaga juga fleksibel. Namun, jika tiada security atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran online, ini akan memberi impak yang buruk kepada pengguna. Di samping itu, solusi dalam membendung jenayah cyber pula ialah mengadakan kerjasama antara negara secara global. Hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain di dunia membolehkan kerajaan bekerjasama dalam perkongsian maklumat dalam keselamatan komputer dan membentuk unit pencegahan jenayah cyber. Malahan, pakar teknologi juga boleh direalisasikan supaya kita sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi ancaman musuh jenayah cyber. Solusi yang seterusnya pula ialah mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber supaya golongan yang tidak bertanggungjawab ini dapat dikesan dan boleh menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlu mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam memanifestasikan fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan. Malah, pihak berkuasa perlu mengkaji lebih mendalam terhadap tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada pelaku jenayah cyber. Para pengguna atau mangsa yang menjadi mangsa kejahatan jenayah cyber perlu membuat laporan kepada pihak berkenaan sekiranya terbabit atau melihat terdapat kegiatan yang menimbulkan rasa sangsi yang melibatkan jenayah cyber ini.
Pada masa kini, penggunaan laman maya merupakan suatu keperluan sama ada oleh seseorang individu maupun suatu organisasi. Malangnya, kebelakangan ini banyak kejadian jenayah cyber berlaku. Terdapat beberapa kesan jenayah cyber tersebut kepada pelbagai pihak. Antara kesannya ialah hilang hasil atau keuntungan. Salah satu kesan terbesar daripada jenayah cyber terhadap syarikat adalah kerugian hasil. Perkara ini boleh berlaku apabila maklumat sulit kewangan syarikat dibocorkan atau dicuri dan digunakan oleh pihak luar untuk mengeluarkan dana dari akaun syarikat secara haram. Selain itu, kesan yang kedua ialah membazirkan masa. Apabila jenayah cyber berlaku, staf IT terpaksa meluangkan banyak masa mereka untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang berlaku. Ini telah merugikan masa mereka kerana kebolehan dan kepakaran mereka boleh digunakan untuk langkah produktif kepada perniagaan atau organisasi. Kesan yang ketiga pula ialah mencemarkan reputasi. Apabila jenayah cyber menyebabkan pencurian atau penggunaan tidak sah bagi rekod penggunaan, nama baik syarikat boleh mendapat kesan yang teruk. Seterusnya, menjejaskan urusan melalui talian iaitu online. Kini frasa ayat semuanya di hujung jari anda menjadi begitu popular kerana kecanggihan teknologi maklumat mendorong kita untuk memilih sesuatu urusan dilakukan dengan lebih mudah dan pantas. Akhir sekali, mengurangkan produktiviti. Disebabkan jenayah cyber kerap berlaku, banyak syarikat mula mengambil langkah untuk menaik taraf keselamatan syarikat mereka. Ini termasuklah menghendaki pekerja memasukkan lebih banyak kata laluan dan PIN keselamatan serta melaksanakan perbuatan lain yang memakan masa yang sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan kerja mereka. Seterusnya, banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh golongan remaja terutamanya isu yang berkaitan dengan gejala sosial yang melibatkan penggunaan cyber. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan arus masa, kebanyakan golongan remaja menggunakan cyber untuk menjalinkan hubungan sosial. Antara cabaran-cabaran yang terdapat dalam dunia cyber adalah antaranya kesahihan maklumat. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlakunya penyelewengan dan kepalsuan fakta. Selain itu, cabaran yang kedua ialah pelayaran web negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Seterusnya, penyebaran fitnah dan gosip. Kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Antara cabaran yang lain ialah perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Pengaruh ICT yang menular dalam kehidupan moden hari ini jelas telah berjaya merubah paradigma sosial budaya dan bahasa komunikasi. Akhir sekali, cabaran yang terakhir ialah permasalahan remaja. Minat remaja terhadap ICT terutama teknologi internet dan alat komunikasi mendorong mereka menghabiskan masa di kafe cyber dan telefon tangan. Kesimpulannya, Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur mestilah melengkapkan masyarakatnya dengan standard etika yang cemerlang bagi melayari alam cyber yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk jenayah yang berlaku pada alaf baru ini dan merupakan suatu bentuk cabaran baru dalam dunia Islam secara khususnya dalam menangani jenayah dalam talian ini yang agak sukar dan rumit dalam pensabitan jenayah di samping memerlukan khidmat pakar dalam bidang teknologi dan maklumat dalam bekerjasama mengesan penjenayah-penjenayah cyber.